Hai dan Assalamualaikum. Hari ini saya dan dua orang rakan saya lagi akan menceritakan melalui video ini tentang legenda Monsopiat. Pengenalan legenda Monsopiat. Mesti kalian tertanya-tanya apakah yang dimaksudkan dengan legenda Monsopiat? Dari negeri manakah cerita ini datang? Baiklah, lebih kurang 300 tahun yang dulu, sejarah Monsopiat telah tercipta sebagai headhunter di daerah Penampang, Kampung Kuai Kandazoi. Penampang terletak kira-kira 15 km dari bandar kota Kinabalu dan lebih kurang 6 km dari Pekan Donggongon. Senang cerita, legenda ini datangnya adalah dari negeri Sabah. Di sini lah terletaknya tengkorak-tengkorak kepala manusia yang dipenggal oleh Monsopiat, iaitu di sebuah rumah khas yang dipanggil Siodo Mohon. Lebih kurang 300 tahun yang lalu, masyarakat Kadazan Dusun di Kampung Kuai Kandazoi, Penampang tinggal di rumah panjang. Sungai Moyok merupakan satu-satunya jalan utama perhubungan menuju ke arah Petagas dan ke arah Donggongon. Mereka menggunakan sungai sebagai jalan utama untuk mengambil hasil hutan dan membeli barangan antara mereka. Jika tidak menaiki sampan atau berakit, mereka berjalan kaki meredah hutan menuju ke tempat yang ditujuinya. Tambahan pula, aktiviti jual beli mereka dijalankan secara barter trade atau dikenali sebagai sistem barter, di mana mereka tidak menggunakan mata wang untuk menjual beli tetapi menggunakan barang sebagai pertukaran. Pada masa itu, kampung ini sering ditatangi oleh perompak-perompak. Perompak-perompak ini mencuri hasil pertanian dan ternakan mereka. Keadaan ini menjadi ancaman kepada penduduk-penduduk di situ. Mereka sentiasa dalam ketakutan dan tidak berani berjalan seorang diri di dalam hutan dan mengerjakan pertanian mereka. Bermulalah dari peristiwa itu, seorang lelaki yang bernama Monsopiat telah membunuh dan memenggal kepala-kepala perompak itu dan mempamerkannya sebagai satu amaran kepada perompak-perompak lain agar tidak datang ke kampung itu lagi. Monsopiat berjaya memenggal 42 kepala manusia sepanjang riwayatnya, termasuklah pencabar-pencabar Monsopiat yang tinggal di daerah Penampang. Dikatakan Monsopiat telah mengukir tanda pangkah bagi setiap kepala perompak yang berjaya dipenggal pada sebuah batu. Batu ini akhirnya dijadikan sebagai batu nisan Monsopiat selepas dia meninggal. Sejarah bermula apabila Ki Zabun melahirkan seorang anak lelaki, iaitu hasil perkahwinan dengan Dunggo, iaitu suaminya. Mereka tinggal di sebuah rumah panjang di Kampung Kuai Kandazoi, Penampang sejak 300 tahun yang lalu. Peristiwa bermula apabila Ki Zabun dan Dunggo terdengar bunyi seekor bugau di atas bumbung rumah mereka ketika Ki Zabun sedang melahirkan anak. Dunggo menganggap kejadian itu terlalu istimewa. Lalu, dia memanjat bumbung rumah panjang itu. Di situ dia ternampak satu sarang bugang. Di dalam sarang itu terdapat sebiji telur bugang yang turut menetas. Tetapi bugang tidak berada di situ lagi. Yang tinggal hanyalah pecahan kulit telur. Menganggap kejadian itu sebagai satu petanda yang baik dan percaya bahawa anak lelakinya yang baru dilahirkan itu adalah anak yang perkasa. Lalu Dunggo mengambil pecahan telur itu dan merendamkan ke dalam mandian anaknya. Perkara ini sentiasa dilakukan oleh Dunggo sehinggalah anaknya membesar. Dunggo menamakan anaknya sebagai Monsopiat. Setelah dewasa, Monsopiat diajar oleh datuknya dalam seni mempertahankan diri. Monsopiat dikatakan seorang yang tampan dan segak serta berambut panjang. Ketinggiannya adalah sederhana sahaja. Tampanan dan susuk badan Monsopiat menyebabkan ramai gadis-gadis berminat berkahwin dengannya. Monsopiat juga selalu berlatih dengan menggunakan pedang yang diberikan oleh datuknya. Di samping berlatih menggunakan pedang, Monsopiat gemar melompat sungai-sungai dan parit-parit
Lompatannya ini dikatakan sangat luar biasa. Pada suatu hari, lebih kurang 40 orang gadis meminta Monsopiat menemani mereka pergi ke sawah padi untuk menabas. Setibanya mereka di sawah padi, mereka mendapati bahwa padi-padi mereka telah dicuri. Mereka berasa sangat kecewa karena selama ini mereka bertungkus-lumus untuk mengerjakan sawah padi tetapi hasilnya sedikit karena telah dicuri. Monsopiat memberitahu kepada gadis-gadis itu untuk bersabar dan terus mengerjakan sawah padi mereka seperti biasa dan tunggu semusim lagi. Semusim telah berlalu. Sekali lagi perompak-perompak itu mencuri hasil pertanian mereka. Gadis-gadis itu berasa sangat marah lalu mencabar Monsopiat untuk memenggal kepala perompak-perompak itu jika dia seorang lelaki. Mereka berjanji akan melantik Monsopiat sebagai Huguan Xiu dan segala apa yang dia cakap, penduduk di situ akan menurutinya. Monsopiat pun bersetuju dengan syarat jika dia berjaya memenggal kepala perompak-perompak itu, dia mahu satu penghormatan khas diadakan, yaitu Monsopiat harus digendong dan satu jamuan makan secara besar-besaran akan diadakan dan semua orang harus berkumpul untuk menyambut kepulangannya. Gadis-gadis itu meminta apakah petanda Monsopiat berjaya membawa balik kepala perompak-perompak itu. Monsopiat mengatakan dia akan menjerit kihi sambil membunyikan tobui. Keesokannya, Monsopiat mengalas sebuah gozong yang berisi makanan dan membawa sebilah pedang lalu beredar dari rumah panjang untuk mencari perompak-perompak tersebut. Seperti yang dijanjikan oleh Monsopiat, dia telah berjaya memenggal beberapa kepala perompak-perompak dengan menggunakan pedang. Kepala-kepala perompak itu dimasukkan ke dalam gozong, lalu dibawa balik ke rumah panjang. Monsopiat telah disambut secara penuh tradisi sebagai orang Huguan Xiu oleh golongan Bobo Hizan dan penduduk kampung. Perkara ini berterusan sehingga keadaan menjadi aman di kampung mereka. Kepala-kepala yang dipenggal diletak di atas bangkahak untuk dikeringkan dan dicampur dengan hizat. Selepas itu, tidak ada lagi kedengaran perompak-perompak datang ke kampung mereka untuk mencuri ternakan dan pertanian. Walau bagaimanapun, beberapa orang yang tinggal di kawasan penambang tidak berasa selesa atau senang hati dengan kehandalan Monsopiat. Mereka ialah Gantang, Mangkung, dan Sangkat. Mereka terasa tercabar dan mahu melawan Monsopiat bagi menunjukkan siapa yang handal di seluruh daerah penampang. Malangnya, pencabar ini telah ditewaskan oleh Monsopiat dan seterusnya memenggal kepala-kepala mereka. Pada suatu malam, semasa Monsopiat tertidur kerana mabuk meminum tapai di rumah kediamannya, Monsopiat telah diserang oleh sekumpulan orang yang tidak dikenali yang mahu membunuh Monsopiat dengan menggunakan parang. Penyerang gagal membunuh Monsopiat kerana Monsopiat dikatakan kebal. Pada malam itu, Monsopiat berjaya menewaskan beberapa penyerangnya dengan hanya menggunakan penumbuk. Walau bagaimanapun, daripada serangan itu, Monsopiat telah tertumbuk dinding rumah yang diperbuat daripada bambu kerana penyerangnya berjaya mengelak. Ini menyebabkan tangan Monsopiat terluka kerap terkena bambu. Melihat keadaan itu, Monsopiat melompat ke atas bumbung rumah lalu melarikan diri dan bersembunyi ke dalam hutan. Selepas kejadian itu, Monsopiat menderita kesakitan dan luka itu tidak dapat disembuhkan. Monsopiat akhirnya meninggal dan dikuburkan di atas bukit di kampung Kuai Kandazun Penampang oleh penduduk-penduduk kampung. Batu yang diukir oleh Monsopiat kemudiannya diletakkan di atas kuburan Monsopiat. Kuburan ini masih kelihatan sehingga sekarang.
Sebagai penutup, walaupun kegiatan memenggal kepala di Sabah telah wujud sejak 300 tahun yang lalu, namun sehingga hari ini, kesemua tengkorak manusia yang dipenggal oleh Monso Piat masih disimpan di sebuah rumah khas yang dipanggil Sio Do Mohon bagi memperingatkan pahlawan Kadazan dusun ini. Bukan itu sahaja, malah pedang, batu nisan dan tugu peringatan yang masih kelihatan sehingga sekarang di kampung Kuai Kandazon Penampang. Okey, sekian, terima kasih. Sampai di sini sahajalah cerita kami tentang legenda Monso Piat.